Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai kurniaan Allah yang tidak mampu kita menghitungnya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ma'rifatullah, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang lain yang tidak mampu kita menghitung apatah lagi untuk membalasinya. Dan nikmat yang paling besar, yang mana nikmat ini adalah nikmat yang merangkumi segala nikmat, iaitu nikmat besar ini adalah nikmat hidup, yang mana Allah memberikan kepada kita ini hidup, di mana kita memahaminya bahawa dialah yang maha hidup, bukan kita ni hidup. Ini sangat penting bagi sesiapa yang belum dapat memegangnya. Maka peganglah benar-benar. Hidup ini adalah nikmat yang paling besar dan paling berharga daripada segala nikmat. Walaupun surga menghidangkan nikmat yang paling banyak, nikmat yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim ataupun apa bentuk surga pun tidak dapat menandingi nikmat hidup yang Allah berikan. Kerana kalau sekiranya dikurniakan kepada surga kenikmatan yang besar dan kita ini tak dibagi hidup, apa maknanya tadi? Ataupun kita melengok lihat luar aja, kita tak dibagi hidup untuk bersama dengan surga itu. Jadi maka itulah nikmat yang paling besar yang perlu kita ingat benar-benar adalah hidup. Dan hidup itu menceritakan skrip-skrip, kisah-kisah apa saja yang Allah nak nyatakan pada diri kita dan semua sekalian alam. Jangan kita nampak lain lagi. Kena mengimani benar-benar. Kena menyaksikan benar-benar. Kena merasai dan menjiwai benar-benar. Kena menjadi orang yang arif billah, yang betul-betul memahami. Barulah kita bersyahadataini, mengucapkannya. Bukan mengucapkannya beratus ribu satu hari, berpuluh tahun, tanpa kita mengimani, tanpa kita memahami, tanpa kita menyaksikan dengan sebenar-benar hakul yakin wa kamalul yakin, bahawa kita ini, kita meyakini bahawa hidup kita ini adalah cerita-cerita, skrip-skrip yang telah 4,000 tahun ataupun 40,000 tahun dahulu sudah tertulis skrip kita. Apa yang akan berlaku pasti akan telah berlaku terlebih dahulu di dalam skrip Allah. Dah berlaku dulu dah.
sampai kita masuk surga ke neraka kepada akhirlah katakan, tetap juga semua tu berada dalam ilmu Allah, berada dalam genggaman Allah. Jadi Allah tu kita hanya mampu mengikuti, bukan membangkang. Kalau kita membangkang, maka kita berada di dalam azab yang sangat pedih. Bangkang aja kita berada di dalam dipanggil keluar daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada naungan yang di dunia dan di akhirat, di tempat mana pun, melainkan nikmatnya berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan kita tertipu. Kalau kita nampak ada naungan lain, harta, benda, wanita atau apa saja selain daripada Allah, kita jadikan naungan kita, ghanaplah kita. Di dunia lagi kita mendapat azab jahanam dan kita tak sedar. Itulah istidraj. Itulah maknanya bukan Allah menghukum, tetapi engkaulah yang menutupi setelah Allah memberitahukan bahawa ini semua adalah takbir, pentadbiran dan juga pentakdiran Allah, maka engkau memprotes. Tadi kita pun cakap, aku protes pun, ni Allah juga yang la haula wala. Kita tak boleh tanya Allah, kita yang akan ditanya. Kenapa kedudukan bila keadaan itu berlaku baik, kita boleh terima. Bila jadi qada dan qadar yang tidak baik, kita boleh membangkang. Jadi Allah nak menguji kita, nak melihat siapa yang benar-benar ahsanu amalah. Aku jadikan mati dan hidup supaya aku nak tengok siapa yang melakukan ahsanu amalah. Ahsanu amalah dari pandangan Allah adalah kita duduk di dalam keadaan yang Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam banyak kitab hadis yang sahih. Nabi berkata, hiduplah kamu dalam keadaan sederhana sepanjang hayat. Sepanjang waktu kita hidup dalam sederhana. Jadi sederhana ini kita salah faham, kita ingat 50 dunia, 50 akhirat, kita kata sederhana. Kita minta syurga, kita minta jauhkan neraka, tu sederhana. Jadi ada panas, ada sejuk, ada siang, ada malam. Jadi kita tak duduk sederhana, kita tak faham. Habis macam mana yang dikatakan sederhana tu? Kita tidak faham apa istilah yang dimaksudkan oleh Allah. Nisfu ataupun pertengahan atau sederhana. Segala sesuatu tu pertengahan atau sederhana. Ya, jadi Rasulullah SAW menjelaskan pada sahabat hadis tu, hendaklah selalu pertengahan. Jangan melebih-lebih sangat, jangan kurang sangat. Kita pun tak faham, apa lebih ada kurang. Macam mana ni nak duduk lebih kurang ni? Timbangan tu boleh timbang, tapi sederhana macam mana ni? Pertengahan macam mana ni? Tak faham kita. Maka itu kena jumpa pewaris Nabi, Arif Billah, Abu Bakar As-Siddiq, Omar Osman Ali, Abu Zar Al-Ghifari, Abu Hurairah. Itu semua adalah warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan turun warisan itu kepada wali-wali Allah, arifin billah, orang yang betul-betul arif tentang Allah, yang boleh mentafsirkan hadis ini. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, menurut Abu Bakar, adalah setiap masa istiqamah kita mengesakan Allah tanpa ada merasa ada akuan diri. Jadi sederhana itu adalah tidak merasa ada akuan diri dan juga sentiasa mengesakan Allah, jaga tu, itulah kita menjaga sederhana ataupun pertengahan. Mengapa lari makna dia? Ya, sebenarnya kita yang tak faham. Maksud sederhana Rasulullah pertengahan tu adalah kita betul-betul tak duduk kat neraka, tak duduk kat syurga. Ya, kita duduk dengan Allah tu maksud sederhana. Ya, fahami betul-betul. Jangan kita salah mentafsirkan. Jangan salah kita mentadaburkan. Kita tak faham nanti apa tu sederhana, kita pun pakai sederhana apa benda. Ya, sederhana tu adalah kita selalu tetap wa qada rabbuk. Tetap dengan Allah tanpa merasa ada akuan diri. Buang akuan diri. Betul-betul kita ni memang tak ada, yang ada hanya Allah, rasakan tu tadi. Macam mana yang disampaikan tadi, setiap mukadimah
stop kita, menyuruh kita kembali. Atau siapa yang dah kembali kepada Allah, hilang akuan diri, alhamdulillah, teruskan istiqamah. Dan yang mana baru nak teringat, teruskan pegang, iaitu buang akuan diri. Betul-betul rasakan Allah lebih nikmat daripada segala-gala. Itu dimaksudkan tadi sederhana. Bukalah hadis. Banyak dalam kitab-kitab hadis yang sahih mana mengatakan iaitu sederhana. Nabi suruh sentiasa hidup kita ni sederhana. Maka sederhana itu adalah tetapkan hati kita wa qadara rabbuka. Rasakan hanya Allah, tak ada diri kita. Baru kita akan nampak ni semua cerita diri kita adalah cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah, skrip-skrip Allah. Kita menjalankan apa yang telah Allah dah tetapkan. Jangan kita bangkang-bangkang. Jangan kita rasa macam apa, berbalah-balah. Rasa tak puas hati. Ni tak patut jadi macam ni. Ni tak patut ni. Salahkan orang ni. Kita bukan... Kalau kita dah duduk betul, kita tak salahkan. Kita nampak ni cerita Allah, kisah Allah, skrip Allah, cantik ya Allah, susunan kau ya Allah. Lepas panaskan siang, lepas panaskan malam. Lepas siang kan malam. Lepas sakit kan baik. Lepas sakit balik. Dia ulang-ulang. Yang mana dalam Quran Allah bagi 7 yang diulang-ulang. Kejap kan bagi kudrat, kejap kan ada kehendak, keiradat. Dia bagi iradat pada kita, kehendak ke sini, kehendak ke sini, kehendak ke situ. Dia bagi kuasa ke sini. Dia bagi kita fikir ke sini, tumpuan kita hanya pada Allah. Dia bawa kita ke sini, dia bawa ke sini. Semua kehendak-kehendak Allah. Kalau kita duduk di situ, selamat. Masalahnya, kehendak Allah tu gintu, kita tukarkan. Kehendak Allah tu memiliki kekuasaan, kita rasa kita berkuasa. Kita ni tak boleh tekan brek minyak tu, kita rasa kita yang tekan brek. Saya tak mengaji. Tu tadi. Jadi sentiasa rasakan diri keakuan diri. Tak mengaji. Melihat, aku yang melihat lampu merah, kuning, hijau, aku yang tahu jalan dia. Dia berada di dalam akhlak yang buruk. Di mana dia berada, akhlak buruk ni berada di dalam nar. Sedangkan dia bermohon minta dijauhkan daripada azab neraka. Tapi sebenarnya kelakuan dia, akhlak dia tu dengan Allah, merasa ada akuan diri tu nar dah. Kita kena faham. Kita selalu minta. Ni bulan Ramadan ni lagi banyak minta jauhkan daripada nar. Tapi kena faham. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ridha dan juga memberikan kita kurniaan rahmat di sisi Allah, berunsur surga ataupun kenikmatan. Kemudian kita minta, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan juga jauhkan aku daripada nar. Nar tu azab. Azab tu kena faham. Azab tu adalah iaitu kita merasa ada akuan diri. Asyik lagi kita solat, kita rasa kita solat. Orang zikir la ilaha illallah, kita tak bagi, kita suruh baca Quran banyak-banyak. Ya Quran juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah jugalah, jangan kau salahkan orang tu. Makam kedudukan dia, Allah suruh la ilaha illallah, kau suruh dia baca Quran. Engkau punya baca Quran dah, engkau punya makam. Bukan maknanya orang tu la ilaha illallah, dia tak baca Quran. Quran tu maknanya bila kita baca berzikirullah. La ilaha illallah tu pun berzikirullah, mengingat Allah. Kalau engkau mengingat Allah dengan membaca Quran banyak, engkau rasa orang tu berzikir ni tak betul, ni zikir banyak-banyak, Quran tak ada, menunjukkan kau tak faham makna zikrullah. Quran pun Allah bagi kau rasa baca Quran tu ingat Allah. Tapi engkau bukan ingat Allah, engkau sibuk orang lain punya makam. Biarkan. Dia dah di situ, Allah bagi makam zikrullah. Dia balik rumah dia baca Quran, kau mana tahu? Kau kata balik-balik zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kau pelekeh. La ilaha illallah tu kalau tak ada Quran tu. Semua la ilaha illallah tu semua terhimpun, semua dalam Al-Quran ayat kita, semua terhimpun di dalam la ilaha illallah. Semua nak menyatakan yang ada hanya Allah.
Sedangkan kau baca Quran, kau tak menyatakan Allah, kau tak makrifat pada Allah, kau mementingkan kepada upah. Itu tadi. Saya tak salahkanlah. Tapi saya tak bagilah maknanya berpendirian, iaitu kita membaca Quran, kita jadikan Quran tu satu macam berhala. Saya tak cakap Quran tu berhala. Tapi jangan kau jadikan seperti berhala, iaitu sampai kau membaca Quran, engkau menilainya dengan upah. Engkau tidak nampak yang kau baca tu adalah untuk siapa tu? Untuk kau faham supaya kau lebur diri kau Quran tu. Bukan nak menyatakan diri kau yang banyak membaca Quran. Jadi sedar kita. Baca Quran banyak-banyak. Boleh, bagus. Tapi jangan lupa tadabbur. Banyak-banyak baca, lepas tu ambil ayat sikit tadabbur. Amaliahkan dalam kehidupan. Supaya baca Quran tu menambahkan lagi wa nunazzilu minal Quran syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya aku bersumpah, kata Allah, Al-Quran tu adalah penyembuh segala penyakit, terutama penyakit yang paling berat adalah penyakit utamanya yang kita kena sembuhkan melalui Al-Quran adalah penyakit akuan-akuan diri. Bagi banyak baca Quran, lagi kuat ngutuk orang, lagi kuat fitnah, lagi kuat nak dunia, lagi kuat nak mentadbir. Tu boleh mentadbir, tapi mentadbir dengan cara supaya kita dapat tundukkan manusia kepada kita. Bukan kita ajak manusia, kita suruh orang tahu kita ni baik supaya kita ni jadi pemimpin lagi dilantik. Padahal kita jadi pemimpin tu hasilnya untuk mengajak manusia mengesakan Allah sama-sama. Ni kita lari tajuk. Maka tu jadilah sekarang ni masyarakat yang Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi SAW, kita ini berada di dalam fasa 4 nak masuk fasa 5. Fasa kiamat dah ni nak lebur semua. Sebelum fasa 6 penutup untuk dihitung dikira. Sittati ayam. Dia tadi. Bersemayam dalam masa 6 hari. Makna semayam tu bukan Allah duduk. Semayam tu menceritakan satu fasa. Lepas tu dia duduk apa? Duduk menengok dia punya cerita lah. Bukan duduk ni kita nak cari dia duduk. Kekuasaan dia berjalan, dia duduklah lihat kekuasaan dia, perjalanan daripada fasa pertama Nur Muhammad 124,000 Nabi, masuk Nabi Muhammad SAW fasa ke-3, Khalifah fasa ke-4, dan kita ni fasa ke nak penghujung 5 dah, Dajjal, Yajud Majud, Imam Mahdi, Nabi Isa. Kiamat lah tu fasa 4 nak masuk 5 dah kiamat dah. 6 menghitung lah, selesai lah fasa 6 tu. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma ata'um nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Kedudukan aras. Dia semayam dikedudukan di atas aras, makna bukan dia duduk atas aras. Dia tengoklah semua yang 6 masa rangkaian tu semua. Tu dia katakan tadi, dia maksudnya tadabburnya bukan Allah tu duduk ada. Dia menguasai semua itulah fasa-fasa tu, cerita-cerita dia semua dalam genggaman. Dia kedudukan dia aras tu lah. Kedudukan tinggi yang dia mengetahui semua ni. Cerita-cerita tu. Daripada Nur Muhammad 124,000 Nabi, cerita Yajud Majud apa semua, Dajjal, Iblis, semua dalam tu, semua dalam sittati ayyam summa stawa 'alal aras. Dia bersemayam ya, dia kedudukan dia tu tadi, dia menguasai semua. Bukan tempat duduk, dia menguasai semua. Dalam genggaman dia semua tahu tu penghujung dia siapa. Siapa masuk neraka bawa banyak, masuk syurga, semua dalam genggaman dia. Dia tak ada risau dah. Aras tu tadi dia menguasai semua dia. Tempat yang tinggi aras maknanya. Itu tadabbur kena faham. Jangan kita belajar kepada orang sekadar orang yang boleh tafsir. Kita tak faham nanti belajar tafsir, tak faham nak gunakan dia. Kena jumpa orang arif billah. Bukan sekadar tadabbur aja, dia cara gunakan. Kat mana letaknya tadi? Pemerintahan tadi aras Allah tu terletak kat mana? Pada diri kita. Aras tu di kepala, otak kita, setting kita macam mana. Ya, kalau dah setting kita kepada setting hawa nafsu, hancur ya. Hancur kita. Tu tadi. Kita dah binasakan diri kita. Jadi setting kita kat pemikiran akal kita adalah kita masukkan bahawa ialah pentadbiran sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak masukkan Allah terlebih dahulu,
maka yang masuk tu adalah angan-angan yang menghancurkan diri kita, yang merosakkan diri kita yang kita tak sedar. Hari-hari kita rasa kita lah akuan diri, kita lah ada, kita lah ada. Tapi kalau kita masukkan setting dia aja yang hidup, maka semua seluruh sekian alam dalam diri kita akan kita rasakan yang mentadbirnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua yang ada dalam sekian alam diri kita ni ada kat sekian alam di ufuk-ufuk di sekian semua. Makam iblis ada dalam kita, makam Nabi ada, makam Nur Muhammad ada, makam Nabi Ayub ada, makam syaitan ada, makam Ya'juj Ma'juj ada, makam Dajjal ada, makam apa saja yang kat luar apa pun semua ada dalam diri kita. Rabbil alamin kita ni. Tapi kita tak kenal diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, kita tak melihat, maka gagallah kita memahami, maka Allah suruh faham kita tak mau faham, malah kita berbalah-balah pula. Bila kita jadi bala-bala, maka terkeluarlah dalam wadah kita, maka kita adalah orang yang suka berbalah. Nampak jelas perkataan kita adalah pemikiran kita adalah pemikiran yang suka berbalah, bukan pemikiran kita pemikiran yang membawa kepada sistem nur ataupun sistem mengesakan Allah. Dia kalau betul orang dah kenal diri, dia akan keluar, akan lihat, akan semua yang dikeluar dalam kian alam dia adalah membawa kepada ke arah sistem mengesakan Allah. Dia berdiri, dia duduk, dia baring, dia fikir, dia mana sentiasa dia memikirkan. Tafakaru fil azim. Tafakaru yang paling tinggi, iaitu dia lebur diri dia, dia nampak hanya Allah. Tak ada yang lebih berharga, tak ada yang lebih mustahak dalam hidup dia. Dia telah mendapat, inna fatahna laka fatahan mubina, aku telah mengurniakan kepada engkau Muhammad, iaitu kemenangan yang nyata. Dan juga orang yang mengikuti jejak langkah engkau itu pun termasuk orang yang mendapatkan kemenangan yang nyata, iaitu lebih besar daripada Lailatul Qadar, kerana engkau mendapatkan pemiliknya. Maka Allah sendiri mengatakan, engkau telah mendapatkan aku dan leburlah diri kau, maka inilah kemenangan, inilah kemerdekaan yang sebenar-benar, inilah yang kita nak ajakkan benar-benar bersungguh-sungguh. Ya, diri kita, dan kita ajakkan semua sekeliling kita, keluarga, isteri, anak, suami, semua kita nak ajak, tak kira apa pun dia, kita ajakkan untuk iaitu bersahadat, sahadatain, iaitu mengesakan Allah dan menyaksikan benar juga bahawa Nabi Muhammad ini tidak lain pesuruh Allah untuk mengajak kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntung kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita telah diberikan oleh Allah lagi nurun ala nur, cahaya demi cahaya, hingga meleburlah kita dengan cahaya kurniaan Allah itu. Yang kita nampak adalah cahaya kenikmatan, cahaya yang penuh dengan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, keindahan kesempurnaan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan jadi buta pada sekalian alam. Apa pun yang terjadi, apa pun akan berlaku, baik atau buruk, kita akan duduk pertengahan, iaitu duduk dengan Allah. Duduk dalam sederhana yang Nabi selalu duduk dalam pertengahan dan sederhana, iaitu sentiasa mengesakan Allah. Cerita tu berjalan terus, akan berjalan dengan skrip-skrip Allah, cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah, berjalan dengan dia nampak pentadbiran Allah, pentakdiran Allah, dia nampak itu semua. Keindahan, jamal dan kamal tu tadi dia rasakan, cantiknya susunan Allah. Dia tak nampak lagi ada baik ada buruk. Ini manusia-manusia pilihan Allah. Maka inilah hala tuju yang Nabi Muhammad diutus. Tidak lain, wa ma'arsalnaka ila mubasyiran wa nazira. Saya ulang banyak kali. Sebab apa? Supaya kita dapat memakamkan, memahami lagi bahawasanya berita gembira itu adalah bila kita duduk sederhana, duduk di pertengahan, tak ada akuan diri, dia je lah. Maka kita akan berjalan surga neraka, kisah-kisah berjalan diulang-ulang oleh Allah Ta'ala, tujuan yang diulang-ulang. Hayat dia, hidup yang dia bagi, semua ni iblis pun hidup Allah Ta'ala yang bagi. Semua cerita Allah, skrip Allah. Jin, setan, siapa, orang Yahudi ke apa, orang Islam ke, siapa aja pun, semua sekian alam ni pencipta dia adalah Allah, dan skrip yang dibagi kepada itu semua adalah Allah, dan Allah yang menjalankan itu tadi dalam masa 6 masa. Ada fasa-fasa yang Allah Ta'ala kata sampai penutup nanti, fasa yang ke-6
menunjukkan bahawa dia bersemayam di atas aras tu, menunjukkan dia tahu semua tu tadi, fasa-fasa tu sampai selesai. Sebelum selesai semua, ada dalam genggaman Allah apa akan berlaku semua. Qada dan qadar tu. Kita kena beriman betul-betul dengan qada dan qadar tu, mempercayai. Jangan was-was lagi. Kalau was-was kita dengan qada dan qadar, hilanglah iman kita, maka beradalah kita di dalam keadaan azab yang pedih. Kerana iman ni manis, bila tak kita pegang iman, maka beradalah kita dalam azab. Jadi ingat benar-benar kita memohon pada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta kepada Allah jauh daripada nar, tetapi kita tak faham nar. Kena faham nar tu adalah akuan diri. Kena faham sederhana yang Nabi maksud dalam hadis, ataupun pertengahan, apapun keadaan kamu, pertengahan sederhana Nabi kata, apapun keadaan kamu, iaitu sentiasa mengesakan. Apa pun yang berlaku dalam hidup kamu, lawan sentiasa sederhana, pertengahan, terus menerus mengesakan Allah, hilang akuan diri. Dapatlah kita apa makna pertengahan atau sederhana yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat amalkan betul-betul setelah Allah dah menjelaskan maksud-maksud ayat tu, ayat-ayat Allah, cerita-cerita tentang alam ni, sekian alam semuanya nak menceritakan tentang aku, kata Allah. Ayat Quran tu termasuk juga. Ayat Quran tu bila kita tadaburkan, jadilah sekalian alam ni. Maka kita akan nampak semuanya adalah susunan-susunan Allah, adalah sistem-sistem Allah, yang kita jangan lari tajuk. Masih lagi kita nak nampak lagi sesuatu tu sesuatu, maka menunjukkan bahawa kita belum lagi meyakini, mengimani ataupun menyaksikan bahawa sekalian alam ini adalah hak kepunyaan Allah, dan qada dan qadar, ketentuan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Bentuk pokok ni begini, bentuk pokok ni lurus, bentuk pokok ni bawah dipijak-pijak orang, pokok ni dia naik ke atas dia rukuk, pokok ni terus naik. Semuanya Allah Ta'ala punya susunan. Langit yang berlapis-lapis yang kita tidak mampu nak redah naik ke atas tu 7 lapis langit. Langit pertama pun kita tak ada orang boleh mampu, melainkan dengan kekuatan Allah Ta'ala. Allah yang boleh bawa. Jadi jangan main-main, jangan lagi kita rasa masih lagi kita ni berkuasa lagi dah. Berdiri solat kita, rukuk, sujud kita, rasakan betul-betul dia. Kita baca Quran, rasakan betul-betul dia yang membaca tu tadi. Kalam dia juga yang boleh baca kalam dia, bukan kita. Kalau kita yang baca, kita bangga-banggakan. Oh, hari ni aku dah hampir khatam, aku baca banyak. Kita nunjuk-nunjuk supaya orang puji kita. Kita tak sedar. Kita dah ujub. Kita rasa ujub, bangga bila orang nak puji kita. Kita pun buat sesuatu, orang tak tanya pun, kita pun cakap, oh malam tadi tarawih, dia punya khusyuk dia lain macam lah. Bila khusyuk kita pula kita cerita kat orang. Itu nampak sangat. Supaya orang puji kita punya solat khusyuk. Padahal bila kita cerita balik, khusyuk tu apa, kita pun tak faham khusyuk tu. Khusyuk wa tawaduk. Kita khusyuk wa tawaduk tu, iaitu menghilanglah rasa akuan diri kita, maka merendah-rendah hingga leburlah diri kita dileburkan oleh Allah. Itu namanya khusyuk wa tawaduk. Kalau merasa ada akuan diri lagi, itu bukan khusyuk. Itu kita menikmati selain daripada Allah. Tak kira lah dia perlihatkan kau dalam solat tu, dia perlihatkan kau dalam syurga. Ya? Engkau tertipu, dia perlihatkan kau dalam syurga, padahal tu bukan syurga. Engkau bawa angan-angan kau. Kau bawa angan-angan kau, angan-angan dia boleh bawa ke syurga. Kau bersolat, kau bawa di dalam syurga pula. Padahal solat nak khusyuk, lebur diri, tak ada akuan diri, itulah yang manis. Itulah perjumpaan dengan Allah. Itulah maknanya pertemuan dengan Allah. Ini kau boleh ingat syurga. Tu ke syurga bukan pertemuan dengan Allah tu. Tu pertemuan dengan syurga. Bukan saya cakap syurga tak betul, dengan salah faham. Jadi kita biar faham hidup. Jangan salah kita memahami hidup kita kat dunia ni. Rugi kita. Innal insana lafil usr. Allah bagi tahu, jangan kita rugi menyalah tafsirkan Allah Subhanahu taala hingga kita lebih menginginkan kepada yang lain daripada selain Allah. Maka kita berada dalam kerugian yang jelas dan nyata. Tapi kita angan-angan istidraj, kita rasa macam kita bahagia. Ya Allah, itu orang yang paling rugi, kata Allah. Jadi ingat, tengok dalam diri kita, bagaimana keadaan kita. Adakah kita bahagia bila kita lebur diri, dileburkan oleh Allah, kita rasakan Allah aja,
maka itulah sebenar-benarnya yang dikatakan wusul ataupun sampai kepada Allah. Kerana bila dah sampai kepada Allah, tandanya rupanya kita tak pernah ada pun. Tak pernah pergi kat depan pun, belakang ke, kat mana, ke atas ke bawah pun. Sebenarnya bila kita dah dibawa jumpa pada Allah, sebenarnya kita semua tak ada. Yang adanya Allah tu yang dikatakan sampai wusul. Tapi permulaan macam kita nak berjalan sana, berjalan sini, nak pergi sana, mi'raj sana, mi'raj. Padahal erti mi'raj tu adalah tak ke mana-mana pun, yang adanya Allah kita tak ada. Ini maknanya itu rahsia dia tadi. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Sesungguhnya insan tu adalah rahsia ku, dan tak lain rahsia tu adalah aku. Jadi ada kita lagi tak? Mana ada? Itulah maksudnya yang dikatakan kita mendapat kemenangan yang besar. Hala tujuan kita dah tahu. Lebur kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika di dunia lagi kita memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia macam kita juga, namun dibagi dia wahyu kepada kita untuk kita sama-sama ilahun wa menombor satukan Allah. Yang kita lari tajuk. Jadi dihidangkan macam-macam kenikmatan di syurga, di mana-mana pun di dunia ni, kita tertipu pula. Kita lupa pula yang menciptakan tu tadi, ciptakan ni untuk kamu semua. Allah Ta'ala kata, syurga ke apa pun nikmat ni semua untuk kamu, wahai hamba-Ku. Tapi hamba-Ku, engkau tu untuk aku. Lebur kepada aku, kau tu tak ada. Yang adanya, jangan kau kejar apa yang dah memang aku tetapkan. Tapi kalau kau kejar tu semua yang dah memang tetap, kau dia akan lari. Yang kau harus tetapkan adalah wa qadara rabbuka, tetap rasakan yang ada hanya aku. Itu je Allah Ta'ala pesan. La ilaha illallah. Jangan lupa. Ni hina. Kita baca Quran, kita hebat, kita rasa kita orang zikir la ilaha illallah, kita kata dia ni la ilaha illallah, dia tak nak baca Quran ke? Sesat ni. La ilaha illallah. Dia la ilaha illallah tu, dia punya baca la ilaha illallah, kau baca khatam 30 kali satu hari pun tak sama macam dia baca la ilaha illallah. Sebab apa? Dia baca la ilaha illallah tu kalimah yang paling ikhlas. Kalau ditimbang dengan dunia seisinya, sekali orang baca ikhlas, berat lagi timbangan la ilaha illallah. Kau baca banyak mana Quran pun, kau akan tetap dia lebih tinggi darjat dia. Sebab kau membaca bukan kerana Allah, kau membaca kerana nak menilai yang kau tu baik, orang tu tak baik. Apa ni sebenarnya? Apa amalan yang kalian telah buat ni? Bukan disuruh oleh Nabi begitu, bukan disuruh oleh Allah amalan yang begitu. Yang amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat tu adalah ahsanu amalan, tu adalah buang akuan diri. Baru kau buat, kau tak rasa kau buat tu amal. Baru kau rasa takut, nak rasa ada akuan diri, kau takut. Takwa nama dia. Nak rasa baru nak rasa ada akuan diri, kau dah takut dah. Tu takwa nama dia. Dan kau menjaga ketakwaan tu tadi, takwa tu menjaga warak, iaitu supaya jangan ada lagi rasa akuan. Nak rasa ada akuan diri pun kau jaga. Jaga macam mana? Kau cari jalan untuk supaya tak ada rasa akuan diri. Macam-macam kau buat. Allah tunjukkan jalan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah tunjukkan, kau minta jalan benar, kau duduk jalan yang benar aku bagi, tak ada akuan diri, kau akan lihat macam mana cara para rasul, para nabi, para wali Allah arifin billah yang dikatakan jalan orang-orang yang telah Allah Ta'ala bagi nikmat. Apa nikmat dia? Dia tak ada akuan diri. Kita lihat je siapa para rasul, para nabi, wali Allah arif billah. Kita nak duduk dengan dia pasal kita nak tengok skill-skill, rahsia-rahsia macam mana dia buangkan akuan-akuan diri dia. Begitu caranya orang yang dikatakan bertakwa, dia akan cari jalan lagi nak warakkan diri dia supaya jangan ada lagi sistem diri dia. Sistem diri dia tak ada dalam. Sistem ada dalam diri, sistem 24 jam mengesakan Allah. Seperti mana Allah sentiasa sejak azali abadi, awal wal akhiru zakhir, sentiasa mengesakan dirinya sendiri. Dia duduk makam tu. Maka lebur semua. Di situ ada tujuh, jangan sampai ini tinggi dah saja. Bukan tinggi sebenarnya. Ini dulu awal-awal kena faham. Kalau dah terlajak tak apalah, patah balik lah. Yang kau cakap tak betul pula. Macam mana lagi saya nak terangkan lagi? Macam mana lagi? Allah tunjukkan berbagai-bagai di dalam Quran, di luar, di ufuk-ufuk, dalam mimpi kau 24 jam Allah bagi amsal linnas, perumpamaan bagi manusia. Punya sayang Allah Ta'ala. Kau tak nampak lagi kasih sayang Allah tu lagi. Tak nampak ke? Dia nyatakan sekalian alam ni kerana Allah sayang. Supaya kau nyata yang nampak, bukan apa yang dia nyata. Siapa yang menyatakan tu tadi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Untung kita ada ni, untung kita ada ni, untung kita ada ni. Tapi bila tak elok, kita rasa rugi pula. Untung juga semua. Selagi kita kalau dah kenal diri, kenal Allah, kita akan rasa untung aja. Urusan orang mukmin ni, kata Rasulullah, bahagia aja, best aja, betul aja. Baik ke tak baik ke, best je bagi dia. Sebab apa? Urusan orang mukmin ni, dia sentiasa nampak Allah Ta'ala punya qada dan qadar. Sentiasa dia nampak pentadbiran Allah tengah mentadbir tu. Baik ke buruk, dia nampak. Dah jadi takdir pun, dia nampak pentadbiran Allah. Cantik je. Allahu Akbar. Di situlah manusia yang berjaya, kata Allah. Di situlah orang yang beruntung, kata Allah. Di situlah orang yang mendapat kemenangan, kata Allah. Di situlah orang yang merdeka, sebenar-benar merdeka. Dan mereka tidak lain, mereka ala tuju ajakkan manusia ke situ. Untuk waman ahsana qawlan min sebaik-baik perkataan mereka. Bila dah kenal dia, kenal Allah, dia ajak manusia sebanyak-banyaknya. Dia takkan puas, dia nak ajak banyak-banyak manusia untuk dapatkan Allah SWT. Bahagia dia duduk makam tu. Inilah makam Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga wali-wali Allah dan orang-orang para nabi. Mereka semua nak memegang betul-betul kalimah la ilaha illallah, amaliyahkan dalam kehidupan manis. Maka itu disampingkan kepada mereka itu kalau Adam Nabiullah. Kerana apa Nabiullah? Kerana Nabi itu menjalankan iaitu khidmat ataupun jadi pesuruh abdi kepada manusia, mengabdikan. Rasul ni, para nabi ni, dia ni adalah mengabdi, jadi abdi kepada Allah untuk menyuruh manusia untuk mengajak, membawa kenal kepada Allah, beriman, yakin kepada Allah dan sentiasa mengesakan Allah. Itu abdi, mengabdikan. Itu benar-benar abdi, hamba Allah. Rasulullah SAW termasuk abdi. Dan suka Allah panggil Rasulullah tu, suka Allah panggil dia tu abdi. Bila abdi ni kita mengabdikan kepada semua supaya jangan ada satu pun yang tak bersyahadah. Api, air, angin, tanah. Rasulullah Nur Muhammad dah mengabdikan pada mengislamkan. Kalau tidak, air ni mengamuk aja. Asal-asal cerita ni. Nur Muhammad dah datang tenangkan air, kata. Angin ni semua, oi angin ni liar, hama nak dibantai ni. Bila Nur Muhammad datang, engkau ni berasal pada aku angin, mengapa engkau macam ni? Tenanglah engkau, bersyahadat. Angin bersyahadat tu, nampak angin ni tak berapa nak melawan sebab dah bersyahadat dengan Nur Muhammad. Juga api dulu panas. Ya Allah, api yang sebenar, yang api ada kat dunia ni adalah percikan daripada api yang sikit daripada percikan neraka tu. Sikit dia dicampakkan api. Ya. Jadi kita punya panas lain macam, padahal sikit dia. Api tu pun dah panas sangat masa tu turun kat dunia ni. Rasulullah juga yang suruh sejukkan sikit. Hangat tu api. Dengan syahadah tadi, dia pun jadi slow. Dia teruk. Jadi semua dah disyahadat. Ya. Tanah ni juga, tanah ni sifat dia baik. Ya. Jadi Nabi berkata kepada tanah, engkau sifat yang baik. Syahadat engkau. Bersyahadat, dan dia jadi orang yang masuk dalam perut dia. Kalau yang berakhlak baik, berjalan di muka bumi, tak entak-entak, maka bumi akan menyelamatkan, tidak menghimpit. Jadi semuanya, sekalian alam ni telah disyahadahkan oleh Nur Muhammad. Maka tu Allah bagi tahu, segala sekian alam ni terjadi disebabkan engkau, wahai kekasihku Nur Muhammad. Kerana Nur Muhammad tu adalah sifatullah, rahsia Allah untuk nak mentajalikan lagi Allah Ta'ala punya kekuasaan. Sungguh pun tak mentajalikan lagi, sungguh pun Allah tak menciptakan sekalian alam, sungguh pun Allah tak menciptakan Nur Muhammad. Allah tetap esa, sempurna, tidak memiliki kekurangan dan tidak pernah pun meminta kepada semua makhluk untuk menyembah dia. Tu tadi. Ya, jadi yang sembah dia tu, Allah suruh sembah tu, bukanlah kita ni sembah dia. Sebab kita tahu ta'budu tu, abdi tu sebenarnya dialah memberi kekuatan kepada kita untuk mengabdikan kepada dia, menyatakan dialah cukup mengabdikan pada dirinya sendiri. Jangan kita salah tafsir. Allah jadikan kita untuk sembah dia, Allah memerlukan kita. La haula wala quwwata. Salah faham tu. Ya, mengajilah, kenal diri, kenal Allah.
Mengajilah betul-betul. Kerana ni benda yang sangat awal. Bukan fardu ain lagi, lebih awal lagi. Awal-awal kena kenal dia. Macam mana kita ibadah banyak-banyak puluh tahun tak kenal Allah. Jangan terbalikkan dia. Allah suruh kenal dulu baru abdi. Ini tidak kita kenal. Kita ni abdi, kita mengaku kita pula Tuhan. Kita yang menyembah dia, kita yang berdiri, kita rukuk, kita ada kuasa. Kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita boleh buat ni kehendak ni, semua kehendak kita. Ya Allah. Jadi Tuhan kita tak sedar kita mengaku Tuhan. Bertaubatlah, bertaubat, menyesal balik. Menyesal betul-betul. Ni di hadapan Allah, bukan di hadapan saya. Hadapan Allah, apa yang kau dah buat ni sekarang ni. Allah bagi kesedaran macam-macam. Dia utus Rasul, lepas Rasul ada warisatan anbiya, iaitu ulama. Yang betul-betul ulama yang kenal diri, kenal Allah, arifin billah, wali Allah. Macam-macam ni. Engkau cakap sesat lah, engkau cakap dia tak betul lah. Engkau orang agama pula, engkau cakap dia sesat pula lah. Ni ajaran tak boleh pakai lah. Ya Allah. Teruk betul. Betulkanlah. Ini bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita nyalakan iblis, kita tengok diri kita. Waktu untuk nak menengok diri kita ni, waktu sekarang ni, waktu bulan Ramadan ni, baru kita tahu kita ni lebih buas daripada iblis. Perangai kita, kau tengok. Lagi buas. Kita ingat bulan-bulan tak masuk bulan Ramadan ni, setan iblis kacau. Rupanya bulan Ramadan lagi buas daripada iblis. Berlomba-lomba nak puaskan hawa nafsu. Kita tengok dalam diri baru tahu. Kalau saya cakap nanti orang marah. Tengok sendiri. Siapa yang nak sedarkan? Tengok dalam diri kita sendiri. Buka. Jangan tutup. Buka. Tengok. Betul tak? Allah nyatakan jelas dah. Betul tak? Antara benang putih dengan benang timbul dengan gelap. Takkan tak faham? Merah, hijau, kuning boleh faham, Allah bagi faham. Takkanlah putih dengan hitam, batil dengan hak, kamu tak tahu dalam diri kamu. Tentu kamu buat je. Penjelasan yang jelas. Huda wal furqan. Petunjuk dan juga penjelasan daripada Allah. Luar dan dalam. Kita nak olok-olokkan siapa? Nak main-main seolah-olah kita rasa Allah tak tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah tak mengetahui Allah sedangkan dia yang jadikan semua tu? Tak tahu ke Allah? Bila kita betul-betul dengan Allah Ta'ala, berkehidupan betul-betul dengan Allah, sebab semua hak dia. Kenapa kita nak dengan diri kita? Kita tak ada apa benda. Berkehidupan betul dengan Allah, mengesahkan Allah. Itu yang paling nombor satu. Jangan tersalah. Jangan tersalah mentafsirkan. Peluang masih banyak Allah bagi. Kita tak tahu kejap lagi, besok kita nyawa kita dicabut. Sempat jugalah kita bertaubat. Masa dah terlalu sikit, banyak sangat dah kesalahan dah kita lakukan. Jadi kita kena duduk balik lah. Allah nak tengok kita duduk balik, menyesal, mengesahkan Allah balik. Allah terimalah. Tapi kalau menyesal, istighfar dia apa ya, kita anggap kita ni dijauhkan neraka, tapi perangai akuan diri masih ada, tertipulah kita. Setiap kali puasa kita rasa syok sendiri, syok. Tapi akuan diri kita masih ada lagi. Akuan itu makna kita tak, puasa kita, solat kita, apa pun ibadah kita belum berhasil. Selagi masih ada sifat-sifat yang tercela, ujub, sum'ah, akuan diri tu, puncanya akan keluar tu semua. Jadi jangan tipulah, carilah cara-cara nak selesaikan semua tu. Tak lain, mesti harus kenal diri, kenal Allah. Tak ada jalan lain, Nabi kata. Kena gitu dulu. Tak bermanfaat ilmu yang banyak, kata Nabi, tanpa kau kenal kepada Allah. Tidak akan bermanfaat amalan yang banyak berpuluh ribu tahun tanpa kau kenal kepada Allah. Tapi kalau kau kenal kepada Allah, maka sedikit amal kau, Allah Rasulullah kata, aku terima, kata Allah SWT. Allah sendiri terima bila kau dah kenal Allah SWT. Walau sikit kau buat, lebih diterima oleh Allah. Jadi kita nak asanu amalah diterima oleh Allah dengan jalan tak lain kenal diri, kenal Allah, lebur hilang akuan diri. Dialah yang beramal, dia yang melakukan semuanya, maka Allah terimalah tandanya tu. InsyaAllah saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Ini nanti kita cerita ada pertanyaan dalam ini, saya sambung sikit. Memboikot ini sekarang ni tinggal diviralkan, tinggal hangat. Banyak orang cakapnya apa macam mana cerita ni, saya digeram lah tengok ni Cina ni, tengok orang ni, kita boikot ni, stokin kalimah Allah, kasut tahu selika, selamba dia ini dah mencabar, dah melampau sangat. Tu tadi. Jangan kita ni, kita hidup kat dunia ni, jangan melampau-lampau sangat. Kan saya dah cakap tadi. Nabi bagi tahu sederhana. Dia sederhana. Pertengahan.
Rasakan Allah aja. Ya. Akan ada tu semua, lebih teruk lagi. Ha. Tu. Kita jangan menekan-nekan sangat. Maknanya, si Haji kata biarkan, bukan biarkan. Jangan menekan-nekan sangat. Orang tu nak suruh kita melata, dia buat gitu nak suruh kita melata, kita pun melata lah. Ha. Tapi kalau kita dah dengan Allah, kita tak melata. Ha. Kita ada cara kita. Dengan sebab kita cakap yang elok, mereka yang membuat kesalahan itu tadi akan memeluk agama Islam. Akan mentauhidkan kepada Allah. Dia cakap elok-elok ni aku nak bakar kedai dia. Aku nak ni. Apa ni? Pemikiran apa ni? Pemikiran apa? Bukan, si Haji tak ada semangat berjuang. Lah, kau jangan nak try aku semangat perjuangan. Tanggal kepala kau nanti. Tu. Kita ni peluang kita untuk memberi pengetahuan kepada orang yang bukan Islam ni. Peluang dia Allah bagi. Ya, jangan kita melata. Ini Allah bagi peluang untuk menjelaskan kepada orang yang bukan Islam. Kita tak ada kacau pun agama kamu. Kamu jangan buat gini. Kami ni lebih banyak lagi orang Islam kat Malaysia ni berbanding dengan orang yang bukan Islam. Tapi kami tak ada kacau pun agama. Kami izinkan kamu beribadah cara agama kamu. Wala a'maluna walakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin. Kami begitu pegang. Kami diajar oleh Allah, Rasulullah gitu. Jadi kita peluang kita nak tarbiyah mereka, bukan menunjukkan kemarahan. Itu makna hawa nafsu. Minta maaf saya cakap pasal dah banyak sangat orang. Saya cakap duduklah di situ. Bukan saya tak ada semangat untuk menentang benda batil. Ini bukan benda batil yang harus kita, yang dikatakan batil harbi. Batil yang harus kita perangi. Ini batil yang harus kita santuni supaya dia faham. Dia faham. Dan Jabatan Agama Islam, janganlah maknanya masa ni lah nak keluarkan kau punya fatwa. Jumpa Agong ni, rakyat dah marah Agong. Menteri ni, rakyat dah marah ni, dia dah gunakan pijak-pijak kalimah ni. Jadi kalau ada lagi sekali yang buat, kita berhentikan semua kedai kilang siapa yang buat, kita berhenti. Inilah peluang dia Jabatan Agama Islam jumpa kepada menteri-menteri orang berkuasa untuk pasal mak rakyat tinggal marah ni Islam. Kita tak ada ganggu. Inilah masanya. Nanti akan datang dia tak beranilah nak buat macam tu kan. Dia nak bagi melatah kita pun tak berani. Ini semua Allah Ta'ala punya bagi kita berfikir. Jangan melatah dulu, berfikir dulu. Ini peluang untuk kita tundukkan orang kafir. Kita ajakkan dia kepada Islam. Ini peluang dia. Tak ada lain lagi ujian-ujian yang kita timpa, melainkan ujian bila kita tak ajak manusia kepada Allah. Itu ujian besar pada kita. Hidup kita lantar, tak kita ala tuju tak tahu. Ala tuju Nabi Muhammad diutus membawa kabar gembira pasal dia dah kenal diri, kenal Allah. Kabar gembira apa dia bawa, kabar gembira dia sampaikan untuk ajak kita ngeseng. Kita lari tajuk pula. Kau tinggi mana pun kau punya pemimpin, kau agung, kau raja. Tapi kalau kau tak bawa ni, tetap juga kau tak ada dalam pandangan Allah SWT. Tak diredai oleh Allah. Kau minta 1000 kali pun, kau minta 1000 tahun ridha, tak ridha. Allah suruh ubah dulu sistem tu. Automatik Allah akan ridha. Bukan permohonan cakap tu tadi, tapi perbuatan lain. Separuh ikut Islam, separuh ikut Yahudi punya cara apa. Ya Allah. Lepas tu tutupkan dengan Islam kat luar, dalam tu sistem akuan diri pula. La haula wala quwwata. Kau sembunyikan busuk batil kau dalam kau. Allah tahu, Rasul tahu, orang-orang arif bila tahu, bau dia keluar. Lagi busuk tau bila dikurung busuk tu. Itu tadi. Jangan sembunyikan. Betul-betul walal talbisul haqqa bil batil, Allah Ta'ala kata. Jangan campur adukkan sikit pun yang batil, Allah Ta'ala kata. Baru kau terasa manis. Kalau tidak kau sebut nama Allah tak rasa manis. Sebab ada batil lagi akuan diri. Riak takbur, ya Allah, mentadbir negara. Seolah-olah nampak macam baik. Bukan di sini saya masukkan. Maknanya kalau ada pun alhamdulillah ubah. Jangan sembunyi separuh nak apa Islam separuh. Pergi solat tarawih. Tak malam baguslah pemimpin ni agung ni. Baguslah orang bangsawan, orang kaya, menteri ni baguslah orang pergi sembahyang. Tapi di samping tu menghalalkan judi, menghalalkan tu, menghalalkan ni yang haram.
yang dibenci Allah kita tak tegas sekali. Mana boleh macam tu? Ibadah ni mana boleh ketika di masjid kau ibadah pada Allah, luar masjid tak ibadah pada Allah, mana boleh? Salah tu. 24 jam ibadah tu, 24 jam. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa kau punya perjanjian istighfar tu tadi di hadapan Allah? 24 jam. You sedarlah balik, sedarlah. Ni peluang bulan Ramadan ni Allah bukakan. Huda wal furqan selalu disebut tadi. Dah lah petunjuk dia bagi lagi penjelasan. Kau buat lagi tak tahu nak cakap. Ya, saya kasih cukup lah. Lalut lagi saya kan. Pergi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-mukasyafa bil fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana illa innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan al-mubarak ini. Kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Alhamdulillah, kita memohon kebaikan apa yang Allah Taala bagikan agar dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, warzuqnil fana'ani ya Allah. Ya, sentiasa tidak merasai keakuan diri kita. Sebab hala tuju kita ni, kita nak ceritakan bahawa apabila kita menyebut la ilaha illallah, bukan hanya menyebut kalimah sahaja, tapi tadabbur dan ditalkinkan oleh guru pembimbing rohaniah kita, iaitu memakaikan pakaian kita ini adalah la, tiada. Sebab asal-asal kita ni memang tak ada pun, kan? Kenapa kita nak ada, kan? Hidup kita rasa kita hidup, kan? Dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, kan? La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la basirun, la mutakalimun, la mawjud illallah. Itu sebenarnya kehidupan kita je sebenarnya tu. Yang saya sebut, yang Syekh Abdul Qadir Jalani pecahkan tadi, yang saya sebut tadi, la hayyun, la alimun, semua tu dikenakan sifat ma'ani yang perlu dinafikan, wajib nafikan, kan? Sebab itu bahaya dalam diri kita, kan? Punca-punca masalah yang berlaku dalam diri kita, iaitu tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup, kita rasa kita hidup. Kita sebut je, kita sebut je la hayyun, tapi kita rasa lagi kita hidup. Dia tak nampak yang lain-lain. Cuba kita duduk sekarang ni musim panas, kita duduk kat panas. Kita bezakan cuaca tu. Lepas tu sebelah tu cuba letak ais lah. Kita buat research, kan? Ni tempat sejuk, ni tempat panas. Cuba tadabburkan kehidupan di antara panas dan sejuk. Cuba. Saya dapat olahan gitu. Jadi saya kongsikan, kan? Duduklah dekat sejuk tu. Duduklah dekat panas tu. Sekarang musim panas, kan? Duduk dekat tengah panas tu. Atau duduk dalam rumah, kan? Jangan pasang kipas ke apa, atau pasang kipas rasa panas lagi, kan? Bahang dia tu, kan? Kita tak nampak apa yang panas tu, tapi kita tak siapa yang berkuasa memberi panas tu. Nampak tak? Itu saya cakap. Bila di Perlis Indra Kayangan ini, kan? Di negeri Perlis Indra Kayangan ini, apakah satu je lah, saya banyak lagi sebut, rezeki Allah ni luas, kan? Apa yang hidup, tumbuh-tumbuhan yang satu yang hidup, harum manis lah. Contoh saya bagi tahu, kan? Dah berhasil lah harum manis semua. Itu salah satu dia. Kita nampak siapa tu. Tu cakap jangan berhenti di panas. Panas masalah, panas ni. Jangan. Kita nampak siapa yang berkuasa memberi panas tu. Tu dia. Kita rasa duduk kat sejuk pula, kan? Duduk sejuk, jangan berhenti kat sejuk pula, kan? Sejuk, nikmat dah sejuk. Pula dah, kan? Tapi jangan berhenti di situ lah. Siapa yang memberi sejuk tu itu? Memberi keadaan cuaca sejuk. Sebab tu cakap tadi, yang Ustaz cerita tadi, panas, sejuk, siang, malam, jangan duduk di kedua tu. Duduk yang disederhana tu, duduk dengan dia. Jangan nyatakan rasa keakuan ni kata. Syekh Abdul Qadir Jalani pun dah pecahkan benda tu. Ini semua bermain dalam kehidupan kita, dan berlegar dalam kehidupan kita, kan? Kita tidak memerhatikan. Kenapa kita tidak memerhatikan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu dia. Nikmat yang Allah Taala bagi, inilah. Jangan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban.
nikmat bersama Allah sebenarnya. Kenapa tadabbur? Nikmat bersama Allah. Kenapa kamu nak dustakan lagi? Kamu diberi hidup, tidak hidup, tapi diberi hidup, kita nyatakan kita hidup. Kita dusta. Itulah mengaku Tuhan. Itulah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nampak? Nikmat mana yang kamu nak dustakan? Padahal kita bohong. Kita kata kita hidup, nampak? Kita yang bohong. Kita tak ada, kita nyatakan kita ada. Padahal kita dinyatakan untuk nyatakan dia yang esa. Kita bersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita tak ada lah, baru boleh sambung. Contohlah ya, kipas. Kan kipas, asal cerita kipas je kan. Kipas tu dia ada pelak kan, di sambungan pelak tu kan. Tolong buka kipas jap. Dia tak sambung kat pelak tu. Boleh ke hidup? Kan? Hebat ke kau? Hebat ke? Boleh hidup ke kipas tu? Cuba sambung kat pelak. Tekan Swiss. Ada sistem dia kan? Ambil kipas duduk ke apa kan? Tolong buka kipas, letak je kat kipas. Tak buka. Dia tak letak, dia tak tarikatkan perjalanan tu, letakkan dekat Swiss, apa nama itulah, Swiss. Letak sambung, letak dan picit Swiss tu. Tekan Swiss tu. Jalan tak kipas tu? Dan kita tak nampak siapa yang, tak nampak kipas tu jalan, nampak yang memperjalankan tadi tu. Tu dia. Kalau lebih baik lagi, lebih nyata lagi olahan kan, dekat sebuah telaga kan, kalau kampung-kampung ada telaga kan, dia ada apa nama, water pump tu, tolong buka water pump. Swiss dia tak buka kan, Swiss dia tak buka. Tu Swiss tu menyambung lah tu. Maknanya dalam kehidupan kita harian kita, olahan kita menyambung dengan Allah, tak ada rasa lagi keakuan, kepemilikan. Itu sambung. Nak sambung jangan ada. Ketiadaan kita ni sebenarnya, ketiadaan. Nak sambung, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tu dia. Baru menyambung. Kehidupan kita ni menyambung je. Kan? Bila zikir ya daim ya Allah, ya daim ya Allah, kita nak berkekalan. Jangan kau pisahkan aku dengan kau ya Allah. Jangan pisahkan tu maknanya jangan ada rasa kau tolong aku ya Allah. Kan, nak perang pun aku tak, nak perang dalam pun aku tak mampu ya Allah. Serahkan sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peperangan tu dalam. Pada permulaannya gitulah, kita kena bila belajar ni, permulaan kalau pendengar YouTube mungkin yang baru mendengar kan, permulaan dia memang dia perang. Aku tak ada ya Allah, bukan aku yang bawa kereta ni, Allah bukan. Itu permulaan dia gitulah, tak apalah. Lesen L lah orang kata kan, tak apalah. Saya pun bukan lagi lesen L, tak ada lesen dah. Kan? Dah tak ada lah nak ada lesen apa benda, tak ada apa benda dah. Kan? Tak mampu apa dah. Kan? Gitu je. Maksudnya gitu. Sampai dia beri faham, aku tak faham langsung dah. Saya tak faham langsung dah. Kan? Kosong dah, tak ada apa dah. Tu jangan fikir. Jangan ikut saya pula. Masing-masing saya cakap. Masing-masing punya tabak apa orang kata tu, makom masing-masing. Tapi buatlah perang tu. Kan? Aku perang ni apa kau tak mampu ya Allah. Faham? Aku tak faham. Langsung aku tak faham ya Allah. Baru datang ya Allah, abdi alhamdulillah anzala abdil kitab. Saya apa kalau dengan keluarga saya apa yang Allah Taala nak sampaikan, saya sampaikan. Itu diajar oleh guru saya. Kan? Bukan dan langsung sebenarnya asalnya daripada Rasulullah SAW. Dia ajarkan sama juga dengan para sahabat, gitu juga. Kan? Saya ikutannya gitulah. Itu yang dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Bukan pakai serbannya itu. Bukan pakai jubah je, bukan pakai rida, bukan, tak semestinya. Tapi dalaman tu, ikutan tu, dalaman tu, dia tak ada rasa keakuan tu. Dia menyambung dengan Allah tadi, ketiadaan, dia bersifat ketiadaan. Diri dia tu tak ada, dia. Macam bab kata kekanda saya di Kuala Lumpur malam itu. Diri kita pun kita tak percaya. Diri kita pun tak percaya. Diri guru kita, dia tak percaya ke diri dia. Tak percaya. Tu. Memang kita nak percaya pun dia menipu je. Keakuan menipu. Keakuan diri tu kalau diceritakan oleh sang guru, berbetalien dulu tu, ditipu je. Berapa lama kita nak kena tipu ni? Kan? Kita pula bulan Ramadan ni syaitan kena ikat, kena ikat. Rupanya kita lebih syaitan lagi daripada syaitan. Bayang. Sebab apa? Itulah hawa tu, kehendak, keakuan diri kita tu. Kita tak perangi betul-betul. Minta dengan Allah SWT. Berubahlah. Saya tak tahu.
Kan saya berhijrah ke dan sebagainya pun saya nak berubah diri saya. Kan daripada ada kepada tak ada, ingat senang ke? Kan tapi kita perlukan setiap perjuangan kena ada pengorbanan masa dan sebagainya. Harta benda semualah. Tak ada apa benda pun. Dan bukanlah saya tinggalkan dunia. Ini kat dunia ni rasa kat mana ni? Kat dalam kubur ke saya duduk sekarang ni? Kan? Alam nyata ni saya duduk ni. Tapi berkehidupan kan Allah. Rasulullah SAW beritahu, pertapaan aku duduk kat gua-gua apa semua, macam-macam lah, bersuluk dan sebagainya, pergi kat dalam gua bersuluk kan. Tak salah lah kan. Tapi Rasulullah SAW beritahu, akhir zaman umatku pertapaan umatku dalam masyarakat. Kita duduk dalam pajama 6 berada bercampur bau dah. Tak apa. Tapi aku betapa dalam umat. Kita duduk dalam soft yang terawih ke apa kan, contoh kan. Kita bukan nyatakan orang tu sesat, orang ni sesat, tak ada. Kita memberi barakna, bukan kita yang bagi, tak ada. Kita tu menyatakan dia lah. Kan dia memberi semua. Kan? Tak ada tengok orang tu baik atau tak baik, tapi memang ada yang banyak yang batil. Aqul ja'al haq, bila datang al haq pasti batil semua. Hancur, lenyap. Kan? Tapi jangan dicabar-cabar. Orang yang ahli Allah ni jangan dicabar-cabar. Bahaya, jangan. Tolonglah saya cakap. Kan? Jangan dicabar-cabar. Kan? Bukan nak tolong apa. Saya pun dah nampak depan mata saya dulu. Masa tahun bila saya tak ingat dulu, masa saya duduk di Kuala Lumpur mencabar-cabar tau. Kan? Kawan saya sampai aksiden. Lepas tu kawan saya buat benda batil. Kan? Ini sesat ni. Tempat yang kau pergi zikir ni sesat ni. Saya duduk diam, saya relax. Kan? Ada je. Saya nampak sendiri. Ni saya beritahulah dengan pendengar YouTube nasihatkan kawan-kawan kita, jangan. Orang-orang yang al-haq ni, yang memegang yang kalimah la ilaha illallah ni, jangan, tolong saya cakap. Bukan kita minta dia aksiden ke apa, tidak. Saya nampak sendiri, saya mana tahu. Saya boleh ceritakan balik. Sini awak tak ingatkan balik. Kawan saya sendiri. Kan, saya berada di sebuah tempat kerja dulu kan. Kami selalu setiap malam Jumaat dulu ada majlis zikir dan sebagainya. Kami balik pukul 3-4 pagi dulu. Masa kami free dulu kan. Besoknya kerja balik tak ada masalah apa, kerja juga. Kan? Tapi yalah, datang benda-benda yang mulut puaka, saya panggil mulut puaka lah. Kan? Tapi saya tak datang menyerang, tak apa. Kita tengok dan lihat. Saya cakap, tengok dan lihat. Minyak Allah Ta'ala yang bagi tahu di sini. Nampak? Saya cakap, ini bukan kami minta doa ke betul, tidak. Cakap, tengok dan lihat, jangan suka-suka cakap, jangan suka-suka. Dia kan dah berlaku kan. Dah berlaku. Itulah saya cakap. Jaga diri kita. Siapa pun kita tak boleh hina pun sebenarnya. Kan? Binatang anjing ke apa, contoh anjing kat sampah pun tak boleh hina juga. Kan? Itu sama. Yazid Al-Bustami kan. Ada anjing lalu kat sebelah dia. Kena dia punya apa, jubah dia kan. Tapi anjing tu kata apa? Engkau ni mulia sangat ke? Kan? Itu siapa? Suara Allah tu. Kau ni mulia sangat ke? Tu Yazid Al-Bustami kena dah. Tu kena dah. Lepas dia dengar teguran tu, terus dia bawa. Kan? Terus dia bawa bersama dengan anjing tu. Ada cerita dia. Perhatikan, kita dengan siapa-siapa kita tak boleh hina, tak boleh. Kan? Sama-sama kita. Bila itu yang akhlak yang Allah Ta'ala bawa kita untuk membawa akhlak yang dikata khuluqil azim yang Rasulullah SAW bawa tu. Kan? Akhlak yang tinggi apa? Akhlak yang tinggi itulah. Dia tidak, bila tak ada rasa keakuan diri, yang ada hanya Allah, menyambung tadi tu, dia sentiasa menyambung solat tadi tu. Solat tu dalam ritual solat, keluar solat pun sentiasa dia bersolat. Kan? Dia akhlak tu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat sesuatu tu detect. Kan? Saya sebut dengan kawan-kawan saya dulu di Kuala Lumpur dulu kan. Detect, Allah Taala detect kita. Detect tu lah yang bagus. Diajar oleh kita. Kita salah lalai kan. Dia ajar oleh kita. Itu kita nak. Kehidupan kita sentiasa macam tu, manis tiada pahit. Itu dia. Saya cukup setakat petang ni. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, hari ini tak dapat besaran di Palace Indira Kayangan.
setelah hampir seminggu lebih tidak bersiaran di sini. Sedikit perkongsian daripada saya. Terbaca satu kata-kata yang menyentuh kalbu saya lah. Katanya, ajaibnya hidup orang yang beriman. Macam mana ajaib tu katanya? Bila dia diberi kebaikan, dia bersyukur. Dan bila dia diberi keburukan, dia juga bersyukur. Jadi maknanya dia baik-baik saja. Maknanya dekat sini kita boleh tengok baik buruk ujian yang datang dalam hidup dia tu, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bagi dia pegang, jangan sesekali dia merasa dia beriman ni selagi mana dia tidak diuji. Kalau kita ni hidup kita diberi kebaikan saja, keseronokan je, memanglah semua manusia macam tu, dia suka lah kan. Tapi bila ada ujian sedikit daripada Allah Ta'ala, ujian tu diterjalikan daripada siapa-siapa, terus bila tak ngam dengan kita punya hawa nafsu, kita terus melenting apa semua. Tu kat situlah nak tengok tahap keimanan kita. Jadi kalau kita tak lepas ujian tu, tak beriman lah kita. Jadi beriman tu bukan kata kita beriman tu setakat percaya rukun iman, rukun Islam, tak. Beriman ni seperti mana kita belajar sekian lama dalam talk ni yang disampaikan oleh guru kita ni. Bila kita dah buangkan segala keakuan tu, maknanya dah tak ada keakuan, barulah kita boleh rasa kita rasa macam apa, kita nak Allah yang leburkan diri kita ni. Yang hadapi ujian tu pun Allah juga yang hadapi. Macam mana cara dia, maknanya Allah tunjuk jalan lah macam mana. Jadi kadang-kadang kita nak ambil sesuatu tindakan tu, kita kena muhasabah dulu, fikir banyak-banyak kali, betul ke? Sebab bagi saya selalu, apa yang di hati kecil, yang di sudut sanubari kita, itulah yang sebenarnya yang orang kata, kadang kita buat benda tu nak puaskan hati kita, tapi sebenarnya kita rasa, aku ni betul ke aku buat benda tu? Mesti di sudut hati kecil kita rasa bersalah. Jadi saya nak kongsi sedikit satu kisah lama lah, 15 tahun dulu. Saya buka cerita lah. Jadi saya sampai sekarang pun saya teringat. Dulu sebab awak-awak kahwin, adalah sedikit kan macam suami datang ambil lambat sikit je. Lepas tu saya dengan masalah banyak dekat office ni, jadi macam serabut nak marah orang teman ni. Suami datang ambil lambat sikit, mula saya tak bercakap lah, saya senyap, saya tak bercakap, saya protes. Lepas tu tapi saya kalau tak bercakap pun saya memang takut juga, mana tak lebih daripada 3 hari tu tegur lah, mana baik-baik macam biasa. Tapi malam tu saya mimpi keluar hama kecil-kecil daripada setiap urat bulu roma saya. Saya takut sangat masa tu. Macam saya sapu dia keluar lagi. Banyak satu badan saya keluar hama tu. Macam ulat halus tu kan, keluar daripada setiap bulu roma saya. Lepas tu saya muhasabah diri, Allah, sebab saya dah menyakitkan hati suami saya. Jadi tapi ego lagi masa tu. Ego rasa macam bukan aku yang salah. Kenapa suami kita minta maaf kan? Jadi tapi benda tu terbawa sampai ke siang hari tu saya jadi takut yang ni mungkin Allah nak tunjuk dekat saya. Jadi saya pun terus cerita kat arwah mak saya. Mak saya meletel lah kat saya. Mak saya cakap, biasalah ya mak saya kan, dia memang cukup pantang kalau saya buat panggil macam ni. Dia cakap, mak dulu kerja nak sara anak 13 orang ni, mak kata mak niat nak bantu ayah. Yang kata, nak bantu ayah kau je, kata. Mak tak ada nak beli barang kemas ke apa semua. Mak niat nak bantu, nak besarkan anak di sekolah. Mak ajar betul-betul. Betul, dapatlah bodoh sebiji daripada mak saya kat saya tu. Jadi daripada situ memang saya saya ingat mak saya ni hidup dia, selepas dia meninggal tu, Allah mudahkan segala urusan dia semua tu. Ayah saya pun kata mak saya lah isteri dia yang terbaik lah. Ayah redha dengan mak saya. Lepas tu
orang kampung 2-3 orang 5 orang lah setakat ni yang cerita kat saya. Dia kata dia mimpi dalam mimpi jumpa mak saya, wajah putih bersih, senyum manis, dia kata. Jadi semoga Allah tempatkan roh mak saya bersama dengan orang yang soleh. Jadi kat sini bila kita belajar ilmu kenal diri kenal Allah ni, kita matangkan seorang perempuan ni, yang pertama sekali selalu guru tekankan taat kepada suami. Dia kalau ada buat silap ke apa semua, bukan kita perlu persoalkan kesilapan dia, tapi kita doakan. Kita doakan. Jadi kat situ kita sepatutnya muhasabah diri kita ni. Bukan kata orang lelaki semua betul, orang perempuan semua salah. Tak. Jadi kat sini cara nak mengatasinya menghadapi benda tu. Kat situ. Jadi bukan kata dalam setiap rumah tangga ni seperti kata Piramli ni ibarat apa? Sedangkan lidah lagi tergigit kan. Itu kata asam garam rumah tangga. Tapi cara kita menghadapi ni bila kita dah berusia, dah berumur, kita melihat pengalaman tu, patutnya kita harus matang lah. Matang maknanya bila dah ditambah lagi dengan ilmu kenal diri kenal Allah ni, apa-apa kita buat tindakan tu kita tanya Allah dulu, betul tak tindakan kita ni. Itu saja daripada saya. Mohon maaf atas salah bicara. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sejak azali abadi bila-bila pun sentiasa maha sempurna. Dia tetap mengesakan dirinya sendiri tanpa perlu sesiapa pun mengesakannya. Dan sesungguhnya sekalian alam ini yang mengesakan Allah itu adalah tidak sama seperti Allah mengesakan dirinya. Dan jadikanlah setiap kita mengesakan Allah, menyatakan dialah yang mengesakan dirinya sendiri. Inilah doa Nabi SAW. Apa pun kebaikan, apa pun yang dibuat Nabi, mengesakan Allah, menyebut nama Allah, berzikir, solat, puas, semuanya adalah Allah lah, diri Allah. Bukan kita. Kita semua tak ada apa. Semuanya hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembalilah, benar-benar kembalilah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya Allah suruh kita kembali betul-betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tafsir dia memanglah kita tak faham. Kita dari Allah, kembali pada Allah. Itu je tafsir. Tapi kefahaman yang Allah nak dalam ayat yang Allah bagi tahu tu, Rasulullah faham, orang arif bila faham. Allah nak kita selalu rasakan yang ada hanya Allah. Itu maknanya kembali, datang pada Allah, kembali pada Allah. Itu maksudnya pertengahan, iaitu sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je nilai kita. Bila apa ada ujian, kita akan lari tajuk. Maka itu balik. Innalillahi. Bila kena ujian apa pun, kita ada akuan diri, termasuk ujian besar tu. Rumah terbakar. Apa pun ujian-ujian lain tu adalah kecil. Tapi ujian yang paling besar adalah bila nak rasa ada akuan diri tu ujian besar tu. Jangan kita rasa itu ujian kecil. Sebab kita dah terbiasa kan, ubahlah sistem dia. Nak rasa ada akuan diri tu ujian besar nak datang tu. Ya Allah, selamatkan aku, Ya Allah. Jangan bagi aku datang ni ke akuan diri, Ya Allah, setelah engkau dah selamatkan aku. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal maha pemberi, Ya Allah. Berikan aku supaya jangan datang lagi akuan diri. Ni nak datang, Ya Allah, tolong, Ya Allah, aku takut. Ni malah petaka besar ni, Ya Allah. Ini azab yang besar ni, lebih azab daripada neraka, Ya Allah. Allah pandang tu, mana kita tahu pertolongan Allah akan sampai. Kita tahulah, kita nak betul-betul nak Allah. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para wali-wali Allah. Jangan kita lari tajuk, ya. Walaupun ini dianggap pelik, tapi inilah sebenarnya kemanisan kita berkehidupan dengan Allah. Manisnya, tiada pahit, insya-Allah. Tak ada kesyirikan, insya-Allah. Sekian saja jumpa kita pada kali ini. Mohon maaf kekurangan kesilapan. Lagi satu ni, ada lagi orang cakap ni pasal boykot ni, ada lagi. Saya dah cakap tadi dah begitu, ya. Main peranan lah orang-orang yang ada agama kita ni, ada pilihan jadi menteri agama ke jadi apa ke. Main peranan lah, ya. Jangan diulang ni. Benda ni dah lama ulang. Dia nak bagi kita melata, nak menunjukkan kita ni iman kita lemah, ya. Jadi dia nak bagi kita iman kita kuat. Ni cara dia. Jadi jangan, kita kena tegas lah, ya. Ni kita biarkan, ya. Kita biarkan. Padahal kita ada kekuasaan Allah dah bagi sebagai pemimpin Islam.
Pemimpin kita Islam, raja Islam, menteri Islam, banyak Islam. Mengapa kita pula tak boleh nak buat? Ni benda kecil je. Buat tegas lah. Dia buat lagi tutup lah, kilang dia jangan ada lagi. Kita bagi ni undang-undang tu. Tak boleh. Ini kita sendiri sebenarnya, saya nak cakap pun nanti orang marah. Kita izinkan kadang-kadang kedai-kedai 7-Eleven, kedai KK jual arak, jual benda haram di dalam tu. Ya. 24 jam jual arak. Tempat kawasan Islam ni. Macam mana kita nak kerja membasmi keji dan mungkar? Bui aku mengajar kat masjid ni. Tapi perkara tu dibiarkan. Bukan boleh cakap je. Kena bertindak, buatlah. Apa ni kena buat. Perangi. Perangi tu bukan maknanya ambil senapang pancung bakar kedai dia. Perangi dengan perkataan jangan lagi, izinkan. Ini nampak sangat. Tu. Walaupun nanti dia tak nak tulis apa perkataan-perkataan Allah ni hinjak dia. Tapi arak tu pun menginjak Allah Ta'ala punya apa juga hukum. Kan? Banyak lagi, bukan arak lagi, macam-macam lagi. Tu. Ini buka ni waktu ni bulan Ramadan ni, bukalah, bertindaklah. Jangan duk nampak biarkan je. Kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna wa arinal batilan batilan warzuqna. Ini doa Nabi. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar tu benar, dan beri kekuatan kepadaku untuk mengikuti benar tu. Dan ya Allah, perlihatkan kepadaku yang batil, yang salah, haram. Itu haram, dan bagi kekuatan kepadaku untuk hancurkan, untuk jauhkan benda tu, untuk hilangkan benda tu. Doa tu doa Nabi. Kita baca tapi kita tak amaliakan, tak tadaburkan. Baca je doa. Minta nar, tapi perangai kita ke arah akuan diri, iaitu mengundang neraka. Minta maaf kan, sambung lagi panjang ni. Saya cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada akuan diri. Wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.